Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis. Yang hormati bersama penilai, rakan-rakan peserta, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin sekalian. Selamat datang ke Hari Mekar Peringkat Kuliah Malaysia Berhad bagi tahun 2014. Kami dari kumpulan Bintang Muda. Dipaparkan Carta Organisasi Syarikat Kuliah Malaysia Berhad yang menempatkan kalender usahawi serentak di bawah operasi peladangan. Lokasi kalender kami adalah seperti paparan di layar di Mukim Serentak, daerah Kuala Jaya, negeri Johor Darul Takzim. Dipaparkan Carta Organisasi Kilang kami yang diketahui oleh pengurus kanan Cewan Adli bin Mahmud. Visi dan misi syarikat adalah seperti paparan di layar. Syarikat kami telah mendapat kemintaan sejak RSPO dan ISO 9001-2008. Kilang Kelapa Sawit Serentak memproses BTS bagi menghasilkan minyak dan isi rong. Kumpulan kami ditubuhkan pada 1 Januari 2004 dan latar belakang kumpulan adalah seperti di layar. Hari ini adalah persembahan projek ICC kami yang ke-6 dan projek ini dimulakan pada Ogos 2013. Logo dan etika kumpulan kami adalah seperti di layar dan moto kumpulan kami adalah kita merealisasikan transformasi. Ahli-ahli kumpulan kami adalah seperti paparan di layar, manakala pengurusacara kami adalah Encik Wan Adli Wan Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, di layar memaparkan cara pemilihan ahli kumpulan berdasarkan pengalaman kerja dan kelulusan akademik. Di layar juga memaparkan bidang tugas setiap ahli di dalam kumpulan. Dipaparkan juga pencapaian kumpulan Bintang Muda dari tahun 2006 hingga 2014. Di layar memaparkan graf pemantauan projek lepas iaitu perbandingan kekerapan kerosakan fuel elevator kerosak dan kos pembuatan lipat biaya yang tinggi. Bahawa pemantauan semua projek pertama kami tidak lagi digunakan sebab kerja-kerja menaik taraf kilang. Dipaparkan penilaian diri setiap ahli kumpulan sebelum pelaksanaan projek. Mesyuarat kumpulan diadakan 2 kali sebulan dengan hadiran ahli 100%. Kitaran PDCA adalah kaedah yang digunakan dalam menjalankan projek ini. Carta Perbatuan menunjukkan jadual perjalanan projek di mana warna kuning, perancangan dan warna merah adalah sebenar. Projek kami bermula Ogos 2013 dan terus dipantau sehingga sekarang. Projek ini dipilih berdasarkan KPI syarikat yang menitik beratkan kawalan bajet, kawalan proses dan pematuhan pada polisi syarikat dan dasar kerajaan. Di layar juga menunjukkan hubungan kait KPI kilang dan syarikat dengan projek yang akan dijalankan. Pada penilaian hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sesi brainstorming telah dijalankan dalam menjalankan masalah-masalah yang dihadapi di dalam profesi kilang. Sebanyak 15 masalah telah disenaraikan. Kami menggunakan kaedah identity diagram untuk setiap masalah mengikut kategori, iaitu pertama, mesin, kedua kaedah, ketiga manusia dan keempat bahan. Di layar memaparkan penilaian masalah mengikut skor penilaian ketiga dan penilaian keupayaan. Di layar juga memaparkan sinarian masalah berdasarkan tahap vertikal dan tahap keupayaan. Setelah menganalisa masalah, kami menggunakan analisa data matrix untuk mengukur tahap kritikal dan tahap keupayaan masalah tersebut. Melalui kaedah ini, kami menyenarai pendek 4 masalah yang mempunyai tahap keupayaan yang tinggi. Masalah pertama, web bridge kerap rosak. Web bridge adalah mesin penimbang berkapasiti sebanyak 60 tan. Kaji selidik menunjukkan masalah ini berlaku sebanyak 6 kali. Analisa kerugian adalah sebanyak RM6,050. Masalah kedua, masa pengukusan BTS yang panjang di sterilizer. Sterilizer merupakan kebor bertekanan tinggi yang digunakan untuk pengukusan buah sawit. Didapati kekerapan penguasaan adalah sebanyak 25 kali. Kaji selidik menunjukkan masalah berlaku sebanyak 6 kali, ringgit Malaysia 36,410. Masalah ketiga, retrek tipe kerapatan. Kaji selidik menunjukkan kekerapan adalah sebanyak 10 kali. Ini menyebabkan proses terkendala. Analisa kerugian adalah ringgit Malaysia 4,710. Masalah keempat menunjukkan masalah berlaku sebanyak 12 kali. Analisa kerugian adalah sebanyak ringgit Malaysia 3,200. Di layar memaparkan peraturan pemilihan masalah berdasarkan kos kerugian setiap masalah. Gambarannya pada itu menunjukkan masalah masa pengukusan BTS yang panjang di Malaysia adalah yang tertinggi sebanyak RM36,410. Dengan ini, kumpulan 11 suara memilih tajuk masa pengukusan BTS yang panjang di Malaysia. Kumpulan telah membuat permohonan sebelum melakukan plan tindakan dan kelulusan telah diberikan pada Januari 2014. Dipaparkan terminologi yang digunakan sepanjang menjalankan projek ini. Masalah pertama dipilih kerana ianya melibatkan KPI kilang yang mensasarkan throughput 75%
Norbert hitam per jam. Kedua, berdasarkan kepada keputusan dalam manajemen review meeting pada tahun 2013. Ahli 100 kemudian proses seperti papan nilaian. Ketiga, melibatkan KPI syarikat dalam mensasarkan UIR 20.45%. Keempat, berdasarkan kepada laporan JKKP pada Disember 2013, berikut adalah kesan jika masalah tidak diatasi, iaitu pertama, penurunan throughput. Laporan perbandingan masa pengukusan menunjukkan kilang Sernak mengambil masa yang panjang sebanyak 125 minit. Kedua, kehilangan minyak yang tinggi di kondensat. Ketiga, penurunan kadar perahan minyak. Laporan perbandingan antara demikian menunjukkan kilang Sernak mendapat perahan yang terendah. Keempat, kos pemrosesan meningkat. Apa itu sterilizer? Sterilizer merupakan tempat pengukusan BTS yang menggunakan steam berkapasiti 60 tan dan dimasak selama 125 minit dengan tekanan 40 PSI. Di layar menunjukkan animasi di dalam sterilizer ketiga proses pengukusan di mana ianya menggunakan 3 peak system. Kumpulan kami menggunakan kaedah 5W1H di dalam mendefinisikan masalah. Apa yang berlaku? Masa pengukusan BTS panjang di sterilizer. Kenapa ia berlaku? Pengosongan steam di sterilizer pada akhir proses mengambil masa yang lama. Di mana ia berlaku? Di stesen sterilizer kilang kelapa sawit Sedena. Siapa yang terlibat? Pekerja stesen, komando, penyelia, pekerja workshop dan electrical. Bila ia berlaku? Ketika pengukusan BTS di stesen sterilizer. Bagaimana ia berlaku? Steam yang keluar dari pipe relief valve agak perlahan kerana saiz relief pipe yang kecil iaitu 3 inci. Berikut adalah carta ahli analisa data sebelum pelaksanaan projek. Kumpulan kami sebulan suara menetapkan 4 sasaran projek, iaitu pertama, mengurangkan masa pengukusan BTS. Kedua, meningkatkan throughput kilang kepada 75 metric tan mengikut KPI syarikat. Ketiga, mengurangkan peratusan BSP sterilizer pada 2% yang telah ditetapkan sasaran oleh perusahaan kilang. Keempat, meningkatkan kadar perahan minyak pada 20.45% seperti yang ditetapkan oleh KPI syarikat. Kesemua sasaran tersebut kami tunjukkan dalam carta raja seperti di layar. Daripada carta raja tersebut, kumpulan mendapati ada peluang untuk menambah perbaikan seperti yang kami paparkan di layar. Seterusnya, kami menggunakan Raja Ishikawa untuk mengenal pasti punca masalah bagaimana masa pengukusan BTS yang panjang di sterilizer. Bagi mengesahkan lagi punca-punca masalah yang diterima, kami menggunakan Raja Honkai. Daripada Raja Hukum Kai tersebut, hanya 6 masalah diterima berdasarkan jumlah yang tertinggi. Sekali lagi, kami menggunakan Raja Ishikawa 2 untuk menunjukkan 5 punca masalah. Terdapat 2 punca daripada faktor bahan. Satu, saiz BTS tidak seragam. Keputusan diterima kerana kilang menerima BTS yang banyak daripada pembekal luar yang punya pokok yang berumur lebih 20 tahun ke atas. Kedua, pintu sterilizer kerap bocor. Keputusan ditolak kerana berdasarkan rekod selenggaraan, mesin kebocoran pintu adalah kurang. Terdapat 2 punca daripada faktor mesin, iaitu sterilizer kerap sumbat dan saiz sterilizer besar, kedua-duanya ditolak. Terdapat 2 punca dari faktor kaedah, iaitu 1. Steam lambat habis. Keputusan diterima kerana pipe relief yang digunakan untuk membuang steam bersaiz kecil 3 inci. Ini menyebabkan masa untuk mengosongkan steam mengambil masa yang lama. 2. Steam tidak cukup. Keputusan diterima kerana kemasukan steam ke dalam sterilizer terganggu apabila 2 atau 3 sterilizer beroperasi secara serentak. Sekali lagi, kami menggunakan Raja Ishikawa 3 untuk menunjukkan 2 punca masalah yang telah diterima dari faktor kaedah dan 1 punca dari faktor bahan. Kami menggunakan kaedah YY analisis dan mendapati 3 faktor menjadi punca berlakunya masa pengukusan BTS panjang, iaitu pertama, tiada sistem exhaust untuk membuang sejumlah steam di dalam sterilizer. Kedua, tiada makeup valve di BPV. Ketiga, tiada alat yang sesuai untuk menyeragamkan saiz BTS. Di layar menunjukkan kertas semak sebelum resolusi pengumpulan data diambil dari buku laporan proses di makmal dalam tempoh 1 bulan. Berikut adalah gambar Raja Pareto sebelum resolusi. Kami mensasarkan penurunan sebanyak 88% berdasarkan keupayaan ahli dan arahan yang telah dikeluarkan oleh pengurus sekalian. Kami telah menggunakan Raja Pokok sebagai cadangan penyelesaian tahap 1 untuk menyelesaikan 3 punca masalah yang diterima. Daripada 6 cadangan, kumpulan membuat analisa penyelesaian dengan kaedah SWOT. Cadangan 1, pemasangan exhaust pipe pada sterilizer. Cadangan diterima, dapat dikeluarkan dengan cepat. Cadangan kedua,
menggantikan pipe condensate pipe kepada pipe yang besar. Cadangan ditolak kerana memerlukan penggantian kesemua pipe condensate sledger. Cadangan ketiga, pemasangan backup valve. Keputusan ditolak kerana pembaziran steam apabila sledger beroperasi satu unit. Cadangan keempat, menaik taraf sistem perusahaan sedia ada. Keputusan diterima kerana tekanan sledger beroperasi kekal pada tekanan yang ditetapkan. Cadangan kelima, memasang mesin pemotor automatik. Keputusan diterima kerana menyarankan saiz BTS yang besar. Cadangan keenam, memotong BTS yang besar dengan menggunakan kapak. Keputusan ditolak. Daripada kaedah kuat, kami menggunakan PDPC untuk mengenal pasti halangan-halangan yang dijangka ketika menjalankan projek ini. Kumpulan kami telah membuat permohonan sebelum melakukan tindakan dan kelulusan telah diberikan pada awal Februari 2014. Dilayar menunjukkan catatan perbatuan pelaksanaan projek. Pelan gerakan 1, kami menggunakan kaedah 5W7H di mana kumpulan telah menaikkan taraf sistem pengurusan sledger bertujuan sledger dapat operasi kekal pada tekanan yang ditetapkan. Ini adalah hasil perkongsian maklumat bersama kumpulan untung yang lain. Berikut adalah animasi bagi sistem pengurusan yang telah dinaikkan taraf. Kumpulan juga melakukan tindakan 2 dengan memasang exhaust pipe pada slider untuk mempercepatkan steam keluar pada hujung proses pengukusan dengan memasang steam pipe 6 inci bersama actuator valve bagi mengawal bukaan semasa buangan steam. Di layar menunjukkan sebelum dan selepas tindakan. Di layar menunjukkan animasi pemasangan exhaust pipe pada slider. Tempoh tindakan pelaksanaan adalah selama sebulan dan kos kedua tindakan pelaksanaan berjumlah RM6,900. Kertas semak dan catatan panggilan data selepas resolusi disediakan seperti di layar. Hadirin dan hadirat sekalian, gambar raja Pareto menunjukkan kumpulan tidak gagal mencapai sasaran yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan sasaran selepas tindakan resolusi. Keempat-empat sasaran tidak berjaya dicapai. Hasil kajian yang dilakukan oleh ahli mendapati saiz BTS yang diterima kilang adalah besar seperti di layar. Pada peringkat ini, perbincangan menjurus kepada punca masalah dan mencari jalan penyelesaian. Sekali lagi, kami menggunakan kaedah YY analysis untuk mencari punca saiz BTS tidak seragam, iaitu tiada alat yang sesuai untuk menyeragamkan saiz BTS. Sekali lagi, kami menggunakan rajah pokok dalam mencari penyelesaian. Kumpulan 11 orang menerima penyelesaian menggunakan mesin pemotong automatik. Kumpulan membincangkan spesifikasi mesin pemotong automatik yang sesuai. Pertama, pemilihan material. Kedua, pemilihan reka bentuk. Di layar menunjukkan animasi mesin pemotong automatik. Kumpulan sepakat membuat cadangan penyelesaian ketiga. Sekali lagi, 5W7H digunakan untuk menganalisa tindakan kebetulan di mana ia dilakukan di stesen FB Conveyor A3 dan A2. Bila ia dilakukan setelah mendapat kelulusan. Mengapa ia diperlukan? Bagi meminimumkan perbezaan saiz BTS yang tidak seragam, memudahkan penyerapan steam terus ke dalam BTS yang dikukus di slicer dan dalam masa pengukusan dapat dikurangkan. Siapa yang terlibat? Penolong pengurus, lab dan lab conductor. Bagaimana ia dibuat? Pelan reka bentuk disediakan oleh kumpulan perbincangan dengan pihak selenggaraan. Di dalam pemberian pihak tugas dan pembuasuan dilakukan semasa mesin pemotong automatik difabrikasi. Tempoh yang diperlukan adalah 2 minggu bagi memfabrikasi mesin pemotong dan pemasang. Kami mempersembahkan idea kreatif dan inovatif yang diberi nama Supervised Cutter. Semasa tempoh percubaan dilakukan, operator merekod graf masa pengukusan BTS manakala penyedia makmal mengambil data PSP yang terhasil. Di layar menunjukkan kertas semak selepas resolusi. Alhamdulillah, kumpulan telah berjaya. Berikut adalah perbandingan sasaran selepas tindakan resolusi. Di layar menunjukkan carta radar selepas projek. Di layar juga menunjukkan masalah yang dihadapi ketika tindakan pelaksanaan dan cara penyelesaiannya. Graf menunjukkan pencapaian dan pengawasan target projek. 1. Masa pengurusan BTS di sterilizer. Kedua, peningkatan OER kilang. Ketiga, peningkatan throughput kilang melebihi 75 metrik tan per jam. Projek ini kami masukkan dalam prosedur kilang sebagai bukti penyeragaman yang telah diguna pakai. Faedah ketara selepas pelaksanaan projek diperolehi iaitu 1. Meningkatkan keuntungan daripada peningkatan OER. 2. Peningkatan OEE sebanyak 89%. Ketiga, pengurangan kos kerja lebih masa. Keempat, penurunan kadar kemalangan di stesen slicer.
Kelima, anggaran keuntungan syarikat sebanyak RM247,422 setahun, dan jika diaplikasikan ke semua kilang kulen perkhidmatan dianggarkan sebanyak RM989,688 setahun. Daripada lain hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, dipaparkan di layar perancangan dan latihan diberikan kepada operator yang terlibat dalam menerangkan bagaimana kerja baik kulit di stesen selaser dan checklist pemeriksaan mesin. Faedah kita ketahui adalah: pertama, meringankan pekerja workshop; kedua, memudahkan kerja operator stesen yang terlibat; ketiga, kurangkan risiko kemalangan; dan yang keempat, checklist yang dibuat memudahkan kerja selenggaraan. Faedah tidak ketahui pula adalah: pertama, pembebasan gas rumah hijau juga dapat dikurangkan dengan mengurangkan penggunaan diesel untuk pesan kilang. Hasil perkhidmatan yang diperoleh, kami telah berkongsi bersama dengan warga kerja dalam usaha serenak dengan mengadakan jamuan kilang. Kami juga turut memberi sumbangan kebajikan kepada mereka yang memerlukan serta sumbangan bencana alam di kampung berhampiran. Dalam projek ini dapati pilihan diri ahli meningkat sebanyak 55%. Belum kami juga telah merancang untuk menunjukkan lagi kemahiran siap ahli. Akhir kata, dikuala ampun wa ada minta. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Dania, bintang muda. Kalau nak buat okey dah. Kan muda kan. Okey, pada projek cuma saya nak ada komen sekarang adalah kurang kata-kata. Aku pernah dengan kerja paling penting di projek bulan. Nak mula dari tahun lalu dan mula dari agak bersih dari Islam. Ada okey. Saya rasa tengok apa yang kita bukan tak sesuai test di kolak dalam masa. Dan sebab mereka ada kawan kawan dia dan waktu atau waktu yang selesai. Kes 33. Yang in out. Selepas saya selesai sebab ada orang kawan. Saya nombor 6. Kalau itu nombor bola. 6 akan bawah ke situ. Okey, yang sebelah kiri otak. Okey, next. Depan itu saja. Saya tengok di baik dua kebanyakan sahabat. Okey, next slide 67. Dalam menggunakan radio vocal, saya kita gunakan teknik untuk melihat out and in. Saya share punya rencana betul-betul di mana tempat set daripada punca. Cuma konsep dengan menggunakan in and out. Kan bukan total dengan total in and out. Sebagai asas. Biasanya kita akan pilih yang mana out more than in dalam punca paling penting. The concept is more out than in, perbezaan dia. Namanya bukan jumlah itu. Jumlah sudah boleh dibuat tak related. Dan mungkin kita cek lagi kalau yang di sebelum pergi hari pertama cek lagi kau dah sama ke komen juga. Okey, buat saya pun penjualan mungkin dipilih dari kau ni boleh jual, okey betul. Apa yang ada sikit, cuma cara pemalahan kesempatan ada. Faham? Okey. Balik lagi. Dalam konsep yang dilakukan bulan, dikaitkan dengan KPI syarikat, mana nak tingkatkan OER jual daripada sekarang dan 20% ini pun tak paling tinggi. 20% kan? Selepas dilakukan perbaikan tersebut dengan merupakan IPO dengan menggunakan rahsia tadi untuk pindahkan digital tadi dan sebagainya. Ada data menunjukkan sebelum OER itu apa, semasa dibuat OER itu apa, selepas dilakukan perbaikan hingga sekarang OER itu apa. Terima kasih Alif. Kalau boleh mana? Kita ada buat juga untuk ini. Kalau bukan pada tapi berlainan page lain yang kita buat lah. Maksudnya kita punya semasa sebelum berapa dan dia
tindakan. Ada banyak kata yang kita juga kita tahu masalah juga kita sampai tentukan. Tapi kadang untuk sarapan 40 minit untuk satu cycle. 125 untuk masak masa Okey, masak itu digunakan yang slider bowl dimasukkan kek, dimasukkan pressure untuk masakkan kuah pun sebelum keras dah tahu tak kan? Okey, yang kedua tunjukkan kalau boleh tunjukkan data luar sebelum dioperasionalkan how long time digunakan untuk slider bowl untuk satu cycle. Mungkin sekitar 20 minit, 20 minit dan selepas digunakan untuk pemotretan kalau jadi banyak data yang tunjukkan because ini bukan data penting because masalah luar masa pengukusan BTS yang panjang. Jadi akan tunjukkan dulu panjang berapa, lepas perbaikan panjang dia berapa. Proyeknya sebenarnya lah. Average kat saya berapa. Dan sebagai rasanya walaupun disediakan tentang dimakan di boleh lebih kurang dari 5, tapi samping pun dikaitkan KPI 2, dipakai dengan diri kuliah. Tunjukkanlah kuliah sebelum berapa masih berapa dan selepas dibuat mobile tersebut berapa kuliah 2. Maklumat nanti 6 tunjukkan ini budaya lah. Ada tak? Ada pemantauan kita ada tunjukkan sebelum, semasa dan selepas. Okey. Jadi kalau tunjuk ini maksudnya dia boleh sampai pada bulan Oktober sebelum dibuat projek perbaikan berbulan Julai. Dapur sikit, kemudian datang pada bulan Oktober dan turun balik sikit pada bulan November. Itu buat siasatan tak? Kenapa diturun balik semula? Dan kalau data tersebut bukan sampai Disember, mungkin sampai Januari, itu now is February. Jadi mungkin bukan tengok bulan 4 kan, datanya sampai bulan Mac. Because orang lihat pencapaian pelajaran konsisten kita sekarang. Okey, balik ke soal tadi. Kenapa bulan Oktober yang tinggi dan bulan November balik? Ada penjelasan tak? Walaupun mencapai OER, tapi turun sikit daripada Oktober. Okay, untuk penurunan yang kita tengok, kalau contoh Januari dia turun sekejap, and then untuk Oktober naik, lepas tu November dia turun sikit. Bukan disebabkan kita punya faktor lah, mungkin kita check daripada kita punya ni faktor dari segi cuaca. Kalau kita tengok rekod hujan pada Januari 2014 400 mm. Kalau kita tengok sebelum ni kita punya rekod dalam 50 mm je rainfall dia. Jadi moisture content di dalam BTS tu tinggi, ada berat FMP meningkat, tu menyebabkan kita punya PR menurun. Jadi OER dia bergantung pada proses, dia bergantung pada BTS juga. Okey, salah satu faktor penyebab OER. Okay, Assalamualaikum bulan kita muda. Terima kasih atas projek tajuk masa BTS sepanjang lah. BTS dengan BTB ni sama kan? Jual betul apa dengan terminologi jual, BTS jual masukkan sebagai terminologi tak ada BTS. Sebab panel bukan orang sawit. So BTS dengan BTB kita tengok macam sama. Okey, sebenarnya saya nak tanya masa cara saya yang pertama, tak semua punca-punca masalah tu you all settlekan kan, termasuk saiz BTS tu sendiri lah. So maksudnya saiz BTS tu you all settlekan waktu kisah yang kedua lah. Okey, bukan kebetulan lah. Bukan, sebab kita mengambil keputusan sebab kekerapan tu dua kekerapan punca masalah yang tinggi. Sebab kita buat dua tindakan dulu lah. Tapi selepas kita buat tu masih kita punya target tak capai. So kita buat others kita punya tindakan sebentar lagi. Maksudnya masa kisah pertama tu dia tak belum hasilkan lagi pemotong automatik tu kan? Ada tak? Belum kan? Belum. So maksud punca tu belum settle lagi lah. Belum tiga yang punca tu belum. Kita cuba dua dulu desain dulu. Okey, itu saja.